Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada sambungan daripada video taburan kebarangkalian, di mana pada kali ini kita akan pergi kepada taburan normal dan kita akan tengok contoh-contoh soalan yang boleh dikeluarkan dalam SPM. Jadi untuk soalan contoh yang pertama, dia kata diberi 10%, okey, 10% pelajar ponteng kelas pada minggu lepas. Ini dia kata jika 6 pelajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian untuk soalan A 2 pelajar ponteng. Jadi berdasarkan soalan yang diberi, maklumat pertama yang awak boleh dapat adalah kebarangkalian yang diberi adalah nilainya 10%. Okey. So 10% dekat sini awak boleh jadikan dia sebagai nilai P lah. Okey. And then nilai sampel, total sampel yang dibagi adalah 6. Jadi maklumat yang awak dapat dekat sini adalah, okey, yang pertama adalah bilangan n lah, iaitu bilangan sampel, iaitu dibagi adalah 6. Kemudian nilai 10% tadi kita ambil sebagai nilai P, maka nilai P awak akan dapat nilainya adalah 0.1 dan nilai Q awak akan dapat, okey, awak akan dapat 0.9. Okey, macam mana dapat 0.9? Sebab nilai P tambah Q adalah sama dengan 1 lah. So bila P awak dapat 0.1, so 1 tolak 0.1 awak dapat 0.9 untuk Q. And then sekarang ini soalan dia suruh awak cari untuk 2 pelajar ponteng. Okey, kebarangkalian untuk 2 pelajar ponteng bermaksud dia nak tepat, okey, dia nak tepat PX sama dengan 2. Okey, jadi awak just masukkan sahaja dalam formula taburan binomial lah, taburan binomial. Okey, so awak kena buat dah P X sama dengan 2 sama dengan NCR. Sampel awak adalah 6, awak nak pilih berapa? Awak nak pilih 2. Okey, so 6 choose 2 darabkan dengan P power of, okey, P tadi awak berapa? Kita terus gantikan. P awak tadi adalah 0.1. Okey, and then power of R darabkan dengan nilai Q iaitu 0.9, and then N tolak R. So N tadi adalah 6 lah, tolakkan dengan R yang awak kena cari adalah 2. So 6 tolak 2 awak akan dapat 4. So ini adalah awak punya jalan kerja. Alright, so awak terus tekan calculator. Okay, awak terus tekan calculator, maka awak akan dapat jawapan awak adalah 0.09842. Okey, so ingat saya ingatkan lagi sekali bahawa, sekejap saya nak tukar mata pen sekejap. Alright. Okey, jadi dekat sini saya nak ingatkan, bila awak buat soalan taburan kebarangkalian, awak kena buat 4. Okey, awak kena buat 4 angka bererti. Jawapan akhir awak buat adalah 4 angka bererti. So bila awak buat macam ni, normally dalam exam awak akan dapat dekat sini 1 markah untuk jawapan akhir lah. Okey, itu untuk soalan A. Untuk soalan B, awak tengok dekat sini lebih daripada 4 orang ponteng. So lebih daripada 4 orang ponteng, awak kena faham the keyword. Keyword dekat sini bila dia kata lebih, bermaksud apa yang awak kena cari adalah P X lebih besar daripada 4. So bila PX lebih besar daripada 4, awak nak kena cari kebarangkalian untuk apa sebenarnya? So ingat sampel kita ada 6, total sampel kita ada 6. And sekarang lebih daripada 4 bermaksud 5 dan 6. So bila lebih daripada, bukan lebih bukan sama, besar sama dengan, okey, besar sama dengan bermaksud 4 tu include, termasuk dengan 4. Tapi bila dikata lebih sahaja ataupun besar sahaja, bermaksud nombor 4 tu tak termasuk. So dekat sinilah sebagai contoh kita ada satu number line. Okey, kita ada satu number line. So dekat sini saya letakkan 4, dekat sini saya letakkan 5, dekat sini saya letakkan 6. Okey, so sekarang ini dia kata lebih daripada
lebih daripada 4. So 4 ada dekat mana? 4 ada dekat sini. Lebih daripada bermaksud dia akan ke kanan. Okey, bila dia kata lebih daripada 4, so 4 ni dia tak include. Bila tak include, nombor 4 ni nanti nilai kat sini kita akan cancel out kan dia. So yang kita akan dapat adalah kebarangkalian untuk 5 dan juga 6. Jadi untuk kita nak selesaikan untuk soalan B ni macam mana? Kita kena cari probability of 5 tambahkan dengan probability of 6. Okey, itu adalah idea dia. Okey. So okey, sekejap Jadi apa yang awak akan dapat adalah dekat sini awak akan dapat P X sama dengan 5 tambahkan dengan PX sama dengan 6. Awak akan dapat like this one. Ok, so daripada sini awak kembangkan lah. Ok, yang bawah ni saya padam Alright, so bila awak kembangkan, maka dekat sini awak akan dapat awak akan dapat 6CR 6C5 lah maksudnya 6C5 darabkan dengan 0.1 power of 5 darabkan dengan 0.9 power of 1. ok, tambahkan pula, kita buat pula untuk yang ni P probability of 6. so 6 choose 6 darabkan dengan 0.1 power of 6 darabkan dengan 0.9 power of 0. So awak akan dapat like this one. So bila awak dapat like this one, awak selesaikan yang this one first, and then baru selesaikan yang this one, baru awak buat operasi tambah. ok, itu nasihat saya lah. ok, awak boleh buat sekali arung dalam kalkulator, tapi awak kena letakkan kurungan. ok, awak kena letakkan kurungan. ok, dan saya takut kalau awak pakai kalkulator lama, pengiraan dia salah lah nanti. ok, pengiraan dia salah. So it is better for you kalau you selesaikan yang this one first, kemudian yang ni, kemudian baru awak tambahkan kedua-dua nilai. ok, so jawapan akhir yang you suppose untuk dapat adalah 0.000055. ok, ini adalah jawapan yang awak suppose untuk dapat lah. Alright, so untuk soalan ini normally awak boleh dapat 2 ataupun 1 markah, paling maksimum 2 markah lah. ok, kalau 2 markah, jawapan akhir 1 markah, penggantian dekat sini awak dapat 1 markah. ok, so itu untuk soalan B. Kita pergi untuk soalan C pula. Untuk soalan C dia kata selebih-lebihnya 4 orang ponteng. So dekat sini kita kena faham the keyword selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya bermaksud paling maksimum adalah 4. ok, paling maksimum adalah 4. Menjadikan kita kena cari probability of PX is less than equal 4. Sebab dia kata paling maksimum 4. So tak boleh lebih daripada 4. Kalau 5, 6 tak boleh lah. ok, so paling maksimum 4 means 4, 3, 2, 1 ataupun kosong, tak ada langsung. ok, jadi ok, secara asalnya yang kita akan buat adalah ok, probability yang kita akan buat adalah like this one, 0, 1, 2, 3 dan juga 4. ok, secara asalnya awak kena buat probability of 0, 1, 2, 3, 4. Awak kena buat satu-satu and awak tambahkan semua untuk awak dapatkan yang this one. Tapi kalau awak buat satu macam ni, jalan kerja awak akan jadi panjang. Jadi dekat sini kita nak ringkaskan. So secara ringkasan awak tahu nilai probability bila awak tambahkan nilainya adalah 1. So jumlah probability of 6 sampel ni nilainya 1. So awak tolakkan 1, tolakkan probability of 5, tolakkan probability of 6, maka awak akan dapat this whole thing. ok, this whole thing. ok,
So dekat sini saya buat ilustrasi dari segi number line lah. Okey, bayangkan dekat sini kita ada kosong, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Maaf lah, tulisan saya tak berapa nak ni. Okey, so sekarang ini kita kena faham kita kena faham bahawa daripada 0 sampai 6 ni nilai probability-nya adalah 1. Okey, nilai probability-nya adalah 1. So idea kita sekarang, okey, soalan pun tanya, dia suruh cari selebih-lebihnya 4 orang ponteng. So maksimum adalah 4. Okey, maksimum adalah 4. So disebabkan dia include and then dia jadi less than equal, so dia akan ke kiri. Betul? Jadi sekarang ini apa yang kita boleh buat adalah 1 ni, okey, the whole ni, 1 ni kita tolakkan probability of 5 dengan 6. Kenapa? Sebab 1 ni tolakkan probability of 5 dan 6, maka awak akan dapat probability of 0 sampai 4. Okay, so that's why kita akan buat 1 tolakkan probability of 5, tolakkan probability of 6. Okay, jadi okay, yang ni saya padam dulu Jadi by jalan kerja awak akan dapat sama dengan 1 tolakkan Px sama dengan 5 tolakkan dengan Px sama dengan 6. Okay, awak akan dapat like this one. Okay, and then kalau awak tengok, okay, kalau awak tengok untuk Px sama dengan 5 dan Px sama dengan 6 ini kita dah buat dekat soalan B. So apa yang awak tinggal buat adalah 1 tolakkan dengan this whole thing. Okay, so awak akan dapat sama dengan 1 tolakkan dengan 0.000055. Okey, sebab yang this one awak dah buat dekat soalan B tadi so just awak gantikan sahaja, tak ada masalah. Okey, dalam exam pun awak boleh buat macam tu, tak perlu untuk awak kira 2 kali. Okey, so bila awak selesaikan jawapan akhir awak akan dapat 0.99945. So ini adalah jawapan akhir awak. Alright, dari segi markah sama juga macam soalan B, paling maksimum dia boleh bagi 2 markah, jawapan akhir 1 markah, penggantian dekat sini 1 markah. Okey, so selesai untuk soalan contoh yang pertama. Saya rasa untuk contoh pertama awak tak ada masalah. Okey, so seterusnya kita akan pergi kepada contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua dia kata 2%. Okey, 2% daripada bateri yang dihasilkan oleh sebuah kilang adalah cacat. Okey, dalam satu sampel 8 bateri yang dipilih secara rawak, dan disuruh cari kebarangkalian untuk soalan A kurang daripada 2 bateri cacat. Okey, so sama juga kita kumpulkan maklumat dulu, di mana N, nilai sampel yang diberi dalam soalan adalah berapa? Adalah 8. And then dia bagi peratusan adalah 2%. So 2% tu kita ambil sebagai nilai P. So nilai P awak 2% awak bahagikan dengan 100 maka awak akan dapat 0.02. Manakala nilai Q tadi awak buat 1 tolakkan dengan P, maka awak akan dapat nilai Q adalah 0.998. Okey, so soalan A disuruh cari kurang daripada 2, bermaksud disuruh cari probability of P X is less than 2. Bila Px is less than 2, awak boleh cari kebarangkalian untuk Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1. Okey, awak akan dapat this one. Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1. Kenapa kita tak includekan 2? Sebab dia kata lebih kurang daripada 2. 2 tu tak termasuk. So bila 2 tak termasuk, 0 dan 1 sahajalah. Okey, so dekat sini kita kembangkan. Bila kita kembangkan, awak akan dapat dekat sini adalah 8 choose 0
darabkan dengan 0.02 power of 0 darabkan dengan 0.98 power of 8 tambahkan dengan 8 choose 1 darabkan dengan 0.02 power of 1 darabkan 0.98 power of 7, maka awak akan dapat like this one. So nasihat saya juga sama macam sebelum ini, bila awak masukkan dalam kalkulator, awak selesaikan this one baru awak tambahkan. So dekat sini saya nak jawapan akhir awak buat sendirilah. Okey, jawapan akhir awak buat sendiri, saya tak akan tuliskan. Okey, so dari segi markah dekat sini awak boleh dapat 2 markah juga, penggantian 1 markah, jawapan akhir nanti 1 markah. Dan ingat jawapan akhir awak buat dalam 4 angka bererti. Alright, so itu untuk soalan A. Kita pergi untuk soalan B pula. Untuk soalan B dia kata sekurang-kurangnya, okay, sekurang-kurangnya 3 bateri cacat. Bila dia kata sekurang-kurangnya 3 bateri cacat, bermaksud dia kata paling minimum. Okay, paling minimum adalah 3. So bila paling minimum adalah 3, bermaksud dia boleh jadi lebih daripada. So simbol kita akan jadi P, X is more than equal 3. Kita akan dapat like this one. Okey, menjadikan apa yang kita akan buat adalah, okey, nilai probability yang kita akan cari sebenarnya adalah untuk nilai 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Kita akan buat this one. Okey, kita akan buat this one. Alright, so sekarang ini kalau awak tengok, kalau kita ikutkan, sepatutnya awak kena cari probability of 3, 4, 5, 6, 7, 8, cari one by one, and then awak tambahkan, totalkan semua untuk awak dapatkan this one. Tapi sama juga jalan kerjanya panjang. So bila panjang kita boleh ringkaskan. Bila kita ringkaskan, apa yang kita akan dapat adalah, okey, apa yang kita akan dapat adalah 1 tolakkan dengan Px sama dengan 0, tolakkan P X sama dengan 1, tolakkan P X sama dengan 2. Okey, so bila awak buat like this one, awak akan dapat nilai probability of this one. And then awak tengok soalan A tadi awak dah buat untuk 0 dan juga 1. So untuk 0 dan juga 1 ni awak just gantikan dengan nilai jawapan yang awak dapat dekat A, and then awak just kembangkan untuk yang this one. Okey, so bila kita buat macam tu, okey, kita akan dapat nilainya adalah 1 tolakkan dengan nilai yang awak dapat dekat soalan A tadi. Okey, tolakkan dengan Px sama dengan 2. So yang tu awak kena kembangkan lah. So 8 choose 2 darabkan dengan 0.02 power of 2 darabkan 0.98 power of 6. Awak akan dapat like this one. Awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat jawapan akhir. So macam biasa dekat sini pun awak dapat 2 markah, penggantian ni 1 markah, jawapan akhir awak akan dapat 1 markah. Okey, jadi setakat ini sahaja video kita untuk yang kedua ini dari segi soalan taburan binomial. Okey, saya salah cakap tadi waktu awal-awal, sebab waktu awal-awal tadi saya cakap saya tunjukkan contoh untuk taburan normal kan. Okey, tapi ini adalah untuk taburan binomial, saya salah cakap kat situ. Okey, jadi setakat ini saja video kita untuk taburan binomial. Untuk video yang akan datang, insya-Allah kita akan masuk kepada taburan normal. Dan untuk taburan normal saya tak akan masuk dulu kepada soalan, but instead saya nak ajar awak dari segi macam mana untuk awak nak analisis dan cara untuk buat graf Locheng. Okey, sebab itu menunjukkan salah satu skill yang awak perlu ada untuk jawab soalan taburan normal lah. Okey, jadi setakat ini sahaja video kita untuk kali ini.